Saudara dan saudari, selamat pagi dan selamat kembali ke depan Tuhan. Karena Tuhan bukan sahaja Allah yang memberkati, bukan sahaja Allah yang membentuk hidup, bukan sahaja Allah yang menyatakan diri kepada manusia, bukan sahaja Allah yang melakukan mukjizat. Bahkan dalam Keluaran bab 5 kita akan nampak bahawa Allah itu Allah yang melampaui jangkaan manusia. Ya saudara dan saudari, mari kita berdoa di depan Tuhan. Ya Allah, Allah Bapa, Allah yang begitu indah, yang begitu baik, yang begitu mulia. Bapa, kami ingin mengabdikan diri kepadamu dan biarkanlah Engkau diagungkan dalam hidup kami. Kerana Engkaulah yang begitu mengasihi kami, Engkaulah Allah yang melakukan segala kebaikan di atas kami. Pada pagi ini Bapa, apabila kami kembali ke hadirat-Mu, biarkanlah Engkau menghampiri kami, menjamahi kami, menyentuh kami, supaya hati kami mendekati-Mu, mengalami-Mu, merasakan-Mu Bapa. Biarkan Engkau menunjukkan-Mu sebagai Allah yang melampaui jangkaan manusia Bapa. Berfirmanlah kepada kami Bapa. Dalam nama Yesus Kristus yang Maha Berkuasa kami berdoa. Amin. Ya saudara dan saudari, satu soalan yang saya ingin tanyakan kepada Anda semua. Saudara dan saudari, dalam ingatanmu ataupun pada pendapatmu Bapak, saudara dan saudari, dalam pendapatmu, adakah kerja Tuhan pasti akan berjalan lancar? Dan kita lihat dalam bab 1, 2, 3, 4 sampai hari ini bab 5. Bila Tuhan bekerja, bila Musa bekerja, bila Harun bekerja, adakah mukjizat itu pasti berjaya?
Bila Allah bekerja, bila kita melakukan kerja yang disuruh Allah, adakah kerja itu pasti akan berjalan dengan lancar? Saudara dan saudari, hari ini dalam bab 5 kita lihat bila Musa dan Harun diberikan mandat oleh Tuhan untuk melakukan kerja membawa umat Israel keluar dari Mesir, kita lihat, kerja itu tidak selancar seperti apa yang difikirkan itu. Saudara dan saudari, di sini bab 5, bila Musa dan Harun berjumpa menghadap Raja Firaun, apa dia kata? Ayat 2. Firaun kata, siapakah Tuhan itu? Mengapakah beta harus mendengarkan dia dan membenarkan orang Israel pergi? Beta tidak kenal akan Tuhan itu. Dan beta tidak akan membenarkan orang Israel pergi. Wow, apabila ini Musa dan Harun, apabila mereka mentaati Allah dan mula-mula mereka takut-takut, tak percaya, tak berani, tak yakin diri, dan sekarang mereka yakinkan diri untuk jumpa menghadap Raja Firaun. Tetapi apa yang didatangkan itu tidak seperti apa yang diingini ataupun diharap-harapkan. Firaun tidak mau kerjasama, tidak mahu mengizinkan sama sekali. Kerja Tuhan menghadapi tentangan daripada Raja Firaun. Dan juga bila kita lihat, bukan saja Raja Firaun menentangkan, tetapi kerja pembebasan itu akhirnya pula mendatangkan penganiayaan. Ayat 7, Firaun kata, jangan berikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata. Biarlah mereka pergi mencarinya sendiri. Tetapi suruhlah mereka membuat batu bata sebanyak dahulu. Jangan kurangkan bilangannya walau seketul pun. Bukan saja tidak dibebaskan, tapi ditambah pula tekanan, ditambah pula kerja, ditambah pula kesengsaraan mereka. Aduhai, lagi baik Tuhan tidak datang. Bila Tuhan datang, lagi banyak, lagi berat lagi beban orang Israel. Dan saudara dan saudari, bukan sahaja ditentang oleh Firaun, tetapi ayat 21, biar kita baca apa yang Musa kata. Musa kata apa? Mando-mando itu berkata kepada Musa dan Harun, Tuhan melihat apa yang telah kamu lakukan. Dia akan menghukum kamu. Kamulah yang menyebabkan raja dan pegawai-pegawainya membenci kami. Kamu telah memberi mereka alasan untuk membunuh kami. Aduhai. Bukan saja ditentang oleh Raja Firaun, bahkan ditentang oleh umat sendiri. Ayo, kasihan tengok dia kita ni. Orang yang menjalankan tugas sepatutnya diberkati. Orang yang menjalankan tugas sepatutnya dipuji. Tapi di sini orang yang menjalankan tugas itu dipersalahkan. Bahkan dikutuk. Dikutuk oleh mando-mando ataupun dikutuk oleh umat sendiri. Ya, saudara dan saudari, apabila kita menimpa keadaan yang sedemikian dengan Musa, tentulah kita akan mengeluarkan keluhan ataupun soalan yang seperti mana ditanyakan oleh Musa di ayat 23. Apa dia kata? Engkau pula tidak melakukan sesuatu pun untuk menolong mereka. Oh Tuhan, berkeni oleh berkata, kamu suruh saya buat kerja, kamu utus saya pergi, tetapi kamu langsung tidak buat sesuatu untuk menolong mereka. Mana boleh, how can it be? Mana boleh macam ini? Saudara dan saudari, saya tak tahulah apabila kamu diberikan tugas dan kamu tak setia melakukannya, tetapi tidak semudah seperti yang diinginkan ataupun difikirkan. Tidak selancar seperti mana yang dibayangkan. Adakah kamu juga tanya soalan ini? Ayah Tuhan, mana boleh macam ini? Macam kamu seolah-olah tidak buat apa-apa untuk menolong kami. Macam mana kamu suruh saya buat kerja ini? Adakah kamu keluarkan keluhan sedemikian? Ya saudara dan saudari, mungkin apabila kita disuruh Tuhan ataupun diberi mandat oleh Tuhan untuk melakukan kerjanya, selalunya kerja itu tidak selancar seperti apa yang dibayangkan. Tapi saudara dan saudari, apa yang kita nampak di sini sebenarnya dalam bab 5. Hari ini sudah beribu-ribu tahun berlalu.
bila kita lihat kembali bab 5, konteks ini, kita mungkin boleh faham, oh, Tuhan sengaja buat sedemikian supaya Firaun keras kepala, keras hati, sehingga akhirnya dijatuhkan hukuman 10 bencana. Kita paham hari ini kerana semua itu sudah berlaku, semua itu sudah berlalu, dan kita paham mengapa Tuhan buat sedemikian. Tetapi pada masa bab 5 itu, Musa tak paham, Harun tak paham, umat Israel tak paham langsung kenapa Tuhan buat sedemikian. Mengapa kerja Tuhan tidak selancar seperti mana yang diingini. Nah, saudara dan saudari, ini mengingatkan kita satu kenyataan, yaitu kerja Allah selalunya di luar jangkaan manusia. Kerana Allah itu adalah Allah yang melampaui jangkaan manusia. Amin. Nah, susah dipahami, mungkin tidak dipahami. Tapi saudara dan saudari, walaupun kita tidak dapat memahami kehendak Allah, kenapa Tuhan izinkan insiden ini berlaku? Kenapa Tuhan izinkan kejadian ini berlaku? Kenapa Tuhan izinkan penentang-penentang itu muncul? Kenapa Tuhan izinkan sakit-sakit ini berlaku? Ayah, saya berusaha sedaya upaya, tapi saya tidak dipuji, saya tidak dihargai, saya pula dikutuk, saya pula dikomplain. Mereka bersungguh-sungguh terhadap saya, mereka mengutuk saya lagi. Ayo, sedih amai, pedih amai, betulkah saudara dan saudari? Walaupun mungkin pada ketika itu kita tidak faham kenapa itu boleh terjadi, tetapi bila kita lihat di sini, ingatkan kita bahawa satu perkara. Walaupun pada masa Tuhan tidak dapat dipahami, kita hanya ada satu pilihan, yaitu tetap percaya sepenuhnya terhadapnya, tetap beriman sepenuhnya terhadapnya. Kerana kita yakin perkara itu terjadi, tetap ada rancangan Allah. Dan suatu hari kemudian mungkin kita akan paham. Dan walaupun kita tidak paham, waktu kita mati pun tak paham, tak apa. Bila kita jumpa Tuhan, kita akan faham secara automatik. Kerana semua itu dalam rancangan Allah, ada maksud dan ada maknanya. Ya saudara dan saudari, hari ini ingat, buat saja kerja Tuhan suruh, walaupun susah, walaupun nampaknya mustahil, walaupun nampaknya pahit, walaupun nampaknya banyak tentangan, walaupun banyak musuh, banyak kutukan, ingat, asalkan itu panggilan Tuhan. Asalkan itu kerja yang disuruh Tuhan. Kita beriman dan lakukan saja. Suatu hari nanti kita akan faham rupa-rupanya semua itu adalah rancangan yang paling baik untuk kita. Amin? Aminkah? Jadi saudara dan saudari, saya tidak tahu sama ada sekarang kamu menghadapi masalah ataupun tentangan dalam pelayanan kamu ataupun tidak. Ya, pemimpin memang perlu biasa ditentang. Mana satu pemimpin dalam Alkitab yang tidak pernah ditentangi orang? Raja Daud pun ditentangi. Raja Salomo pun ditentangi. Nabi-nabi pun ditentangi. Bahkan mahu dibunuh juga oleh raja. Tapi saudara dan saudari, Yesus sendiri pula ditentangi oleh orang tempatan. Sama kampung dengan dia. Ayo, siapa yang tidak ditentangi? Jangan putus asa. Jangan patah semangat. Jangan give up. Jangan resign. Jangan letak jawatan. Kita teruskan perjuangan kita. Agi hidup, agi ngelaban. Selagi hidup, selagi kita melayani Tuhan. Amin. Menaruh harapan dan kepercayaan penuh di dalam Allah. Kerana Allah ini Allah yang melampaui jangkaan manusia. Mari kita berdoa. Ya Bapa, bantulah kami. Memang kami mengakui bahawa iman kami begitu lemah dan begitu kecil. Tapi bantulah kami, kuatkanlah iman kami supaya walaupun kami tidak faham kehendak Tuhan sekarang, tapi biarkanlah kami tetap beriman kepadamu. Kerana kami yakin bahawa Engkaulah Allah yang melampaui jangkaan manusia, melampaui pemahaman manusia. Biarkanlah kami tetap percaya dan tetap melakukan apa yang disuruh Tuhan,
supaya suatu hari nanti kami boleh nampak kehendak Tuhan, rancangan Tuhan yang begitu indah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kuatkanlah kami yang hampir putus asa. Teguhkanlah kami yang hampir patah semangat. Supaya kami tidak kecewa di dalam-Mu. Supaya kami tetap teruskan perjuangan untuk menyahut panggilan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus yang Maha Berkuasa kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari, kuatkanlah, teguhkanlah, teruskanlah perjuangan dalam Tuhan. Allah ini Allah yang melampaui jangkaan manusia. Amin.